Ya, baik Auda, Alhamdulillah ya, pagi ini kita telefon bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Pendayang Indrawati Widya Jumahir, iaitu konselor dan motivator, telah pun berada di sisi kiri saya. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan, Walimul. Apa khabar Puan Indrawati? Sihat pagi ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jodoh kita ni panjang, berjumpa panjang, lagi. Bertemu lagi dalam rampai pagi. Dan jelas terpancar daripada wajah Puan Indrawati sendiri keceriaan dan juga kegembiraan. Ya. Pastinya begitulah ya, aura yang positif dipancarkan oleh Puan Indrawati ini. Puan Indrawati ini nama lagi. Sering memberikan rangsangan kepada penonton-penonton kita ni untuk terus menyaksikan rampai pagi ya. Motivasi pelajar, iltizam seorang pelajar. Payah bunyinya. Payah bunyinya. Maksud iltizam itu sendiri mungkin kurang difahami oleh anak-anak muda. Jadi untuk lengkapnya saya persilakan kepada Puan Indrawati terlebih dahululah ya, untuk menerangkan apa tajuk kita ni untuk seharian ini. Silakan. Terima kasih Walimul dan Intan. Alhamdulillah, mesti kita ni ceria jua. Hari Senin pun ya, hari Senin. Selalu orang cakap apa ni, Manic Monday. Payahnya kalau hari Senin nantinya macam ada semangat pasal baru je habis weekend. Tapi sebenarnya ini adalah hari baru, and then kita ni look forward to the next weekend. Cuma itulah. And then kalau sekiranya siapa-siapa yang rasanya macam kelak-kelak mata tu, buatlah aktiviti yang boleh membangunkan bis kita. Ada aktiviti sikit. Macam mana? Kita ni selalu mengatik-ngatik telefon, kan? Selalu mengatik kan? Jari kita ni ngalih kan? Okey. So ada sedikit adalah ni saya kongsikanlah. Ikutlah, boleh ikut. Ya. Okey, ada exercise untuk jari kita ni. Okey, buat macam mana? 3, 4, 5, 6 sajalah. Lepas satu, macam mana? Macam tu. Okey, lepas. Macam ni. Yes. Okey. Dan macam ni. Dan macam ni. Okey. Boleh je macam mana? Kan? Ini yang macam kesian ibunya. Ibu jari. Okey, so kita ni buat macam tu. Kalau macam orang tadi menulis pun sangal kan. So we buatlah macam tu. Terpulang kepada macam berapa lama habis kita mau macam tu. Ada je orang menyanyi tu ya. Macam itulah. Lain nyanyinya macam mana jadinya. Okey. So iltizam seorang pelajar. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali. Sebenarnya iltizam itu macam big wordnya tu. Which is actually big lah. Pengertiannya menurut kamus bahasa Melayu, ini indah boleh saya indah baca pasalnya sekarang salah kena marahi orang. Okay? Definisi iltizam adalah keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu. Kirakan komitmen ataupun boleh saya artikan pengertiannya pada saya adalah sebuah keazaman. Okay? Maknanya tadi ada soalan, pelajaran ni siapa? Sebenarnya kan kalau kita ni fikirkan, pelajaran ni kita ni semua. Sebabnya setiap saat ni kita ni mempelajari sesuatu yang baru. Kadang-kadang dia pelang baru sangat lah. Tapi apabila orang lain yang punya pengalaman, kita ni belajar sesuatu yang baru. Okay? Macam tu. Malaskan cerita pasal resepi. Kalau Intan, jumpa Intan, resepi. Macam tu kan. Kalau jumpa Walimul, memang pasal ikan, sotong. Macam tu lah kami cakapkan. Tapi ialah, sebuah keazaman. Maknanya kita ni selaku pelajaran ya. Pelajar biasanya orang nampak adalah pelajar di sekolah rendah. Okay, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi yang ada di negara kita ni. Jangan kita ni lupa juga kanak-kanak kita ni. Okay, ada yang mengantar ke nursery. Macam tu sebenarnya di sana bis orang pun seorang pelajar. Bis orang belajar melalui bermain. Okay, kiranya learn through play. Macam tu kan. Jadi itu tu sebenarnya kanak-kanak kita ni biar dorang bermain. Okay? Kalau sekiranya kanak-kanak kita ni tu kan, ya kadang-kadang bisa ini kanak-kanak kita ni udah benar-benar ni time-time kita ni mau dorang dah bolah tu. Kan? Percaya kan? Time-time kita ni macam aku mau chill bahari ni. Tapi macam-macam tu ulahnya. Mak.
yang macam-macam. Time tu time punya energi ada tu, kita tu kita ni mesti banyak strategi. Pandai-pandai kita ni beg kita ni kan selalu besar, beg Doraemon. Isilah dalam tu dengan aktiviti yang ia suka. And then kalau kanak-kanak ia play, maknanya ia pakai ia punya sensory. Okay? So boleh bermain air, jangan pulang bawa pistol timbak. Pistol air macam macam tu. Kita pulang kadang-kadang kena orang. Jangan macam tu. Artinya Intan. Terkejut mak. Macam itulah. Jadi kita bawa macam apa namanya? Kertas, pen, color dan Suruh yang sebagainya. warna-warna. Suruh yang macam tu. Alright. So kita ni lihat seorang pelajar tu sebenarnya darinya damit atau. Alright. And then untuk yang sekolah rendah dan sekolah menengah ni memang hari-hari sekolah. Kecualilah hari Jumaat, hari Ahad. Tapi kadang ada sekolah hari Jumaat tu ia tahya extra class. So additional hari lagi Okey, ni tani bayangkanlah macam mana keadaan seorang pelajar berkenaan. Udah tu ada lagi indung bapanya menyuruh ia tuition. Karena kadang-kadang tuition ni selepas dia sekolah agama, balik pukul 5. Sekejap saja di rumah, itu ini makan sikit, talan saja, kadang dah sampat. Dah tu tuitionnya, berjumpa lagi cikgu lain. And then sampai ke malam, alright. And then esoknya, ia ada homework je akan disiapkannya. Contoh, so menjadi seorang pelajar tu macam ketani juga. Menjadi seorang pekerja, ketani macam mana? Ketani ada kerja. Tapi ketani fikir habis suruh kerja tu. Salah tu. Memang kerja ketani tu akan datang lagi. Okey, ketani mesti nampak benda itu adalah sebagai rezeki untuk ketani. Sama macam pelajar kita ni. Mesti kita nampak bahawa macam kerja-kerja yang ada tu adalah sebenarnya untuk kebaikan diri sendiri. Atau yang perlu ada untuk di dalam kita ni mikirkan keadaan seorang pelajar. And then seorang pelajar seharusnya berpikiran terbukalah macam itu. Yes, jadual itu padat. Tapi sebenarnya itu memang jadual hidup seorang pelajar. Kan? Ketani sebagai diri seorang pelajar itu mempunyai tanggungjawab ketani. Pagi ketani sekolah. Alright, dan balik sekolah, what do we do? Tani makan tengah hari and then ready untuk sekolah agama. Ataupun sebaliknya, ada yang sekolah agama pagi, udah tu petang ya sekolah Melayu. Macam itulah, something like that. And then, bila sudah ketani balik, that is when ketani sebagai seorang pelajar mengetahui apa yang sepatutnya saya lakukan adalah ada homework sikit, ada revision sikit yang sepatutnya lah dilakukan. Artinya seorang pelajar itu seharusnya sudah mengetahui dirinya tu siapa. Dia sudah tahu. Anis memang dia pelajar pun. Cuma tu kan, tapi ialah tanggungjawab seorang pelajar itu sebenarnya just complete apa yang telah pun diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolahnya. Kan? So kalau dulu saya tahu yang Cikgu Ali Yusri pernah membincangkan mengenai dengan X-ray diri. Maksudnya mengkaji diri. Kalau saya audit diri. Yes, audit. Kalau saya tidak pakai X-ray. Payah. Dia boleh berantai atau apa. It's actually kalau my perspective is mikroskop diri. Biar kita ni melihat. Tahu mikroskop kan? Bukan aneh. Ini binocular. Belajar dia. So mikroskop diri maknanya perkara-perkara yang damit. Kan yang halus, yang kita ni dah nampak dengan mata kasar kita ni, walaupun berapa buting kecamatan dah nampak tu. Pakai kanta apa dah nampak. So nampak dengan mikroskop. Maknanya seorang pelajar tu seharusnya melihat dalam dirinya. Okay, and then mindset seorang pelajar kalau kata Ali Yusri, diorang ada keburukan, kebaikan, kekuatan dan kelemahan diri. Of course. Memang betul. Kita ni memang ada kekuatan kita ni. Kekuatan. Kekuatan saya adalah senyum. Mesti senyum. Betul. Saya setuju. Kan? Ya, kalau sekiranya pasalnya kalau anda senyum tu sekarang mau awet muda je kan. So sebenarnya keceriaan itu yang kita ni tularkan. Okay? The energy yang kita ni ada tu kita ni kongsikan. Kenapa kita ni simpan-simpan? Okay, kalau kita ni ada energi itu selaku pelajar, please kita ni jangan simpan. And then kita ni bawa lagi kawan-kawan kita ni yang lain. Okay? Kalau kita ni nampak kawan kita ni ngantuk, umpan ya. Jangan ada bang. Awak pakai pen. Saya setuju. Umpan ya. Jangan.
Kalau sebenarnya kita ni nampak kawan kita ni mungkin ada masalah, tu pulanglah mengantuk atau biasa. Okey, pasal kalau cikgu di depan macam sayup-sayup suara cikgu tu bah. Ni macam mana macam music tidur. Tapi nampak kalau sekiranya kita ni nampak kawan-kawan kita ni punya masalah ke apakah, please lah kita ni sebagai seorang pelajar, kita ni bantu kawan-kawan kita ni, indah rugi kita ni. Alright, and then mengenai dengan kekuatan dan kelemahan, begitu, keburukan, yes, dan kebaikan. Kita ni semua, kita ni sebagai seorang pelajar memang kita ni unik. Ya. Okey, kita ni sebagai individu, memang kita ni semua unik. Okey, mungkin saya steady chapter 1, Walimul steady chapter 2, Intan steady chapter 3. Apa yang dapat kita ni buat? Kalau kita ni kan beriltizam sebagai seorang pelajar yang tahu mengenai dengan tanggungjawab kita ni get together. Sharing. Kita ni share ilmu. Tapi kan, ada je ni kawan-kawan. Baca kau sudah? Belum kau baca. Belum. Entah ya tak aku tahu masa tu aku baca. Tapi exam. Kan? Ya tak. So, tapi jangan ketani jauh hati lah. Itu memang karakternya. You know, ada tu. Saya pernah jadi seorang pelajar. Tidak dapat kan? dinafikan. Pasal itu orang punya badan sendiri maksudnya. Betul. So itu terpulang kepada kita inilah kalau ia sudah belajar kah ataupun tidakkah. Ya. Yang tinggal hanya diri kita ni sendiri. Yes. Saya setuju. Ganya ia tahu ketanian tu kan mau sebagai satu kumpulan. So maknanya ketelusan dan ketulusan lah ia mau berpadah. Kalau ia nak berpadah ganya ketani ambil baiklah. Okey, sebagai pelajar jangan kita ucapkan je, "Shona tu bo begitunya ni." Tu ndak tak bisa. Cuma tu yang bisanya kita ni adakan satu discussion group. Kalau sekiranya kita ni kan mau berbincang chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okey, tani jumpa selepas ini. Iklan. So, berjumpa. So, kita ni discuss. Anu ba, first chapter ni, ani. Cuma tu kan, when kita ni ada discussion group atau, kita ni boleh argue, salah kau tu boleh. Salah tu. Ya cuma ni. Okay. Teori, yes. Secara praktikalnya, beritahu. Cuma tu kan. So, kita ni sebenarnya ingat tu. Waktu kita ni kena, masa si Walimul salah ni. Dia highlight. Masa si Walimul salah. Yes. Ingat. Masa tu. You see, itu kebaikannya. And then apabila kita ni share tu, ilmu tu, ia akan bertambah. Yes. Ia akan bertambah sebenarnya. And then, yang bagusnya, kita ni akan bertambah pahala. Itu yang kita ni mahu. Okay? Sebabnya sebagai seorang pelajar yang beriltizam, yang bersungguh-sungguh ni, ia sepatutnya ada secara holistik. Bukan saja daripada ilmu ni jangan kita ni pandang sebagai seorang pelajar ia adalah untuk exam saja. I want to dapat 10A untuk my O-level. That's good. Okay, sebabnya seorang pelajar mesti ada pendorong untuk sentiasa kukuh iltizamnya. Maksudnya ia punya motivator untuk ia sentiasa ada vision. So maknanya ia ada short term ataupun dan juga long term. Short termnya ani ikukan exam. Okay, this year year 11 year 11 okay kan O-level ni. Ani 2 mak. Ni bulan berapa sudah ni? Bulan 2. So exam bulan berapa? Bulan 10. Bulan 10 dan bulan 11. So it's dah lagi lama. Lebih kurang 8 bulan ya. Lebih kurang 8 bulan. Tapi ya tebal macam mana bah? Aku fikirlah kat lagi tahun 2020 kadang-kadang nulis macam lah kat lagi berapa? 2 bulan. So mungkin kan seorang pelajar nampak ia batah lagi. No, that's why sometimes it's good. Not sometimes. Actually, it's good untuk membuat your own timeline. Timeline kita ni lukis. Sebabnya pelajar ni kadang-kadang ia visual. Ia mesti melihat. Okay, so that's why discussion itu is good. Tani melihat si Walimul. Tani melihat Sintang. Tani lihat dua-dua. So kita ni discussion itu, kita ni makai dari pendengaran kita ni dan percakapan kita ni. Boleh jawab macam ni, war-war tangan macam tu. Boleh jawab supaya lebih lagi kan macam silat. Lebih lagi ia punya aesthetics. Macam ingat masa tu kunai nari macam ni. See, you know, it's kita ni among kita ni punya friends and then kita ni enjoy. You see, so yang penting tu kita ni enjoy. Belajar ni sebenarnya lah. 3 kali tu adalah sebenarnya 3 kali adalah sesuatu yang sekarang membina dan menjadikan siapa kita ni nanti. Betul sekali ya. Ya tah, bukan, it's not only for O level, it's not only for A level, bukan untuk monthly exam siapa ni. Sebenarnya ia adalah sesuatu yang kita ni bawa untuk
ke mana-mana nanti Saya lah. percaya apabila ditanyakan setiap individu ya, zaman bila yang paling mereka rindui, saya percaya Intan sendiri pun pasti akan menjawab zaman sekolah. Zaman sekolah, betul sekali. Di waktu kita ni belajar dahulu ya. Banyak kenangan-kenangan manis kita di sana. Dan saya percaya ya penuntut-penuntut kita ni, pelajar-pelajar kita ni pasti akan merindui suatu hari nanti momen-momen terindah bersama dengan rakan-rakan, grup studies, bersama dengan guru-guru dan juga sebagainya. Dikanang kena apa tu, sebab tu mindset seorang pelajar itu yang mesti memikirkan yang ilmu itu bukan sekadar sementara lah, bukan untuk mendapatkan tiket ke institusi seterusnya, ataupun dalam negeri ataupun luar negeri. It's not only that. Okay, sebenarnya ia adalah yang kan ketani bawa sebagai seorang yang nanti insya-Allah kan yang berilmu, okay, dan memang ketani apa tu namanya nanti akan insya-Allah menjadi seorang pekerja penjawat awam ataupun business person mana saja. Okey, terpulang arah bis kita nanti apa sebenarnya target yang bis kita mau capai itu. So itu sebabnya kita ni mesti sebagai seorang pelajar mesti ada kesungguhan itu tadi. Iltizam itu. And then apa tu kalau sekiranya it's not easy juga. Perjalanan, your timeline is not going to be easy. And then one day, betul kata Wali Mall, kita ni akan merindui. Because saya sendiri pun rindu. 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 Benar, serindu-rindunya. Sebabnya, it's fun. Okay? Menyeronokkan. Apabila kita ni fikirkan kembali, rupanya di sana tu aku berjumpa. Saya lain tu pula. Dah lah. Kita ni kan ingat masa cikgu ngajar tani, things like that. Itu adalah kenangan yang terindah dalam hidup kita. Kalau saja tu Ida malas, mungkin masa depan ni sudah ada kerjaya yang cerah dan sebagainya. Yes, adalah so kita ni nama tu. Itu adalah dikatakan menyesal kemudian indah berguna. Okay, nasi sudah jadi bubur. Tapi tentu, walaupun nasi sudah jadi bubur, you made a mistake lah. Contoh sebagai seorang pelajar. Okay, kalau aku rajin dulu tu. Tapi benar jangan last minute sebenarnya. Benar. Jangan last minute. Macam kan, suka last minute kan? Ya tak? Kalau jadi bubur pun, kita ni pelajari. Tani jadikan kita tambah-tambah lah, Yes, tani tambah-tambah. Jadikan bubur itu bukan plain, tani jadikannya bubur kacang. Tani tambah lagi ingredient, maknanya tani sudah ada satu kesedaran. Okay, I did a mistake. Okay, jangan sekali-kali ketani menyalahkan diri kita ni. Boleh sekejap jangan ketani marah-marah diri kita ni, because there is always room untuk improvement. Okay, macam saya tua-tua sudah ni. Muda masa. Okay, makasih. So, dulu-dulunya ani saya beritahu ni arah saya punya anak lah. Pengamalan untuk membuat kerja to the very last minute itu memang sesuatu pengalaman yang berharga. Okay, dan juga indah bagus. But to some people, argumentnya untuk pelajar-pelajar lain, contoh seperti saya sendiri, di akun suka last minute tu. Macam baru tak ada energi, baru tak terfikir. Rasa tercabar. Macam tu kan. Padahal boleh mencabar pun dirinya seminggu sebelum itu kan. Kan same thing. So it's actually mindset. Yang I tell them, sebabnya pengalaman yang naik. Benar ni, banyak idea. Menaik. Sekali tutup karan. Alhamdulillah ni liur Ini lagi di-save. Indah lagi, belum kita save cuba tak. Mana yang liur Subhanallah, buat lagi sekali. Kan? Itu. And then, ada pengalaman je lah. Last minute, membuat assignment. And then mengantar, Alhamdulillah lah. Rasanya lecturer tu suka saya. Pasalnya, saya dapat A-. Last minute. Cuba pikirkan, kalau saya membuat awal. Apa saya dapat? Kan? A++ tu. Ya tak? Itulah artinya persediaan kita ni juga sebagai seorang pelajar mesti kita ni buat dengan cara yang strategik yang sistematik. Karena sebabnya ada orangnya dulu ni randomnya
rebus minumannya. Kalau kan last minute ataupun yang simpan di bawah bantal ada kan. Mau kan dia cuma masuk. Artinya karena sometimes kita ni very confident. Okay, kita ni very confident kita ni boleh buat. Tapi jangan silap. Okay, confidence satu kadang-kadang boleh membawa tani jatuh juga. So itu tu bah, the chapters we're talking about kan sebagai seorang pelajar kita ni belajar. Tapi memang kadang-kadang walaupun sudah kita ni pelajari dalam exam tu memang kita ni pun kadang-kadang kalau panik tu lagi lupa dia macam hilang bah. Brain freeze dia. Brain freeze hilang dia bukan minum air saja brain freeze kalau exam pun tadi brain freeze pasal kita ni panik. Alright. So sebenarnya untuk jadi seorang pelajar ni it's sesuatu tanggungjawab tanggungjawab amanah. yang mesti difahami oleh setiap pelajar. Alright, and then of course you're going to berhadapan dengan pelbagai lah. That is sebenarnya pembelajaran untuk nanti hidup sebagai bukan seorang pelajar ni lagi it's a greater challenge juga. So pelajar-pelajar yang sekarang ni if you find macam macam banyak performance ku very very low, benar masih ada masa. Masih ada peluang. Masih ada peluang dan juga guru-guru ada di sekeliling. Bukan apa tu kawan-kawan saja yang boleh memberikan sokongan. Guru-guru ni bis kita approach untuk mengetahui lagi apa sebenarnya yang bis kita lacking. Okay, jangan kita lihat and then jangan compare. Kadang-kadang ada ni kan aku dah pandai. Si Intan bisa bahaya macam faham terus. Si Intan, saya setuju. Si Walimul dia tu berapa? Lambat sikit lah. Lambat sikit Intan dia berapa lah? So maknanya kita ni sebenarnya itu tu yang saya katakan dari awal tadi, kita ni seorang pelajar, seorang yang unik. Kita ni kalau sekiranya nampak dan as Intan macam mana you belajar? Okay, macam mana? What's the tips? Macam Walimul, what happened to you? Saya lebih kepada praktikal. Yalah, lebih kepada praktikal. Mengkali, saya selalu macam mana untuk saya ingat, saya buat ni. Macam itulah, exercise. supaya ingatlah macam tu. Jadi sentiasa sentiasa juga mengingati diri sendiri sebagai seorang pelajar. Okay, you can draw. Jangan draw dinding. Draw piece of paper, lakatkan untuk sentiasa motivate diri kerana memang ada future untuk bis kita. Kesimpulannya, Puan. Kesimpulannya, kita sudah tu. Dah ada. Sebagai minit, Puan. Okay. Satu, pelajar, if you already know your own set target, alright, long term, short term, you already know, so you learn from your own mistake satu. And sebenarnya learn from others' mistake as well is also yang bagus je lah. Maknanya kawan-kawan yang tadi Intan steady, macam mana tipsnya apa? Belajar. And then mempelajari itu, kita ni share je dengan orang lain. Jangan kari ilmu. Alright, and then tanggungjawab sebagai seorang pelajar di rumah pun itu perlulah. Untuk yang beragama Islam, jaga solat juga. Solat di awal waktu banyak berkatnya. Okay, so itulah. And then hormat kedua ibu bapa. Sayangi bisurang, mintalah keredaannya. Pasti insya-Allah kita akan berjaya. Ya, Masya Allah, biasa sekali untuk segmen motivasi pelajar kita untuk edisinya pada hari ini bersama dengan Puan Ernawati ya. Intan? Ya, Alhamdulillah ya. Dan dapat kita simpulkan di mana seorang pelajar itu adalah seorang yang unik dan masih lagi panjang perjalanan sebetulnya ya. InsyaAllah. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ernawati kerana sudi berkongsi dalam segmen motivasi pelajar itu Iltizam seorang pelajar ya. Terima kasih Puan. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.